Kami Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk Model Keluk Permintaan Berliku. Kami terdiri daripada 8 orang. Model keluk permintaan berliku atau terpatah. Model keluk permintaan terpatah di mana setiap firma mengalami keluk permintaan yang bengkok pada harga semasa. Harga yang tinggi pada permintaan sangat anjal, harga yang rendah apabila permintaan kurang anjal. Dalam model ini, sekiranya sesebuah firma dalam industri menurunkan harga, firma lain akan ikut. Tetapi, jika sesebuah firma menaikkan harga, firma lain tidak akan ikut dan terus mengekalkan harga mereka. Saya sambung dengan asas model keluk permintaan berliku. Setiap firma mempunyai keluk didi berliku pada harga keseimbangan. Keluk didi berliku berlaku pada dua keadaan di mana harga di atas harga keseimbangan. Pada masa ini, keluk permintaan menjadi sangat anjal, iaitu keluk menjadi lebih landai. Pada saat ini juga, firma lain tidak akan ikut penetapan harga yang dibuat yang menyebabkan firma hilang jualan ataupun share pasaran. Pada keadaan yang kedua, harga di bawah harga keseimbangan. Dan pada saat ini, keluk permintaan menjadi sangat kurang anjal, yang maksud keluk lebih curam. Ini pada saat ini juga, firma lain akan mengikut penetapan harga yang dibuat dan menyebabkan firma mendapatkan kenaikan jualan dengan sedikit. Seterusnya, saya akan sambung tentang ciri-ciri keluk permintaan berliku. Keluk permintaan berliku berlaku apabila keluk permintaan adalah tidak bergaris lurus tetapi mempunyai keanjalan yang berbeza untuk harga yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi. Logik keluk permintaan berliku adalah berdasarkan beberapa syarikat menguasai industri dan firma ingin memaksimalkan keuntungan. Seterusnya, dalam model keluk permintaan berliku, MR tidak putus-putus kerana sifat kelengkungan permintaan yang tidak simetri. Untuk lengkung permintaan linear, MR mempunyai pintasan Y yang sama dan dua kali cerun menghasilkan dua bahagian yang berbeza untuk keluk MR apabila permintaan mempunyai berliku. Grafik menunjukkan bagaimana kategoran harga berlaku, iaitu sebarang perubahan dalam kos marginal menghasilkan harga dan kuantiti yang sama dalam model keluk permintaan yang berliku. Selagi lengkung MC berada di antara dua bahagian keluk MR, harga dan kuantiti optimum akan tetap sama. Akhir sekali, salah satu ciri penting dari model permintaan berliku adalah model tersebut menggambarkan kategoran harga tetapi tidak menjelaskannya dengan model formal yang memaksimumkan keuntungan. Untuk contoh keluk permintaan ini, kami boleh kaitkan dengan harga pasaran petrol di Malaysia. Antaranya ialah jika syarikat A menjual harga petrol dengan menaikkan harganya, maka pelanggan akan berubah daripada syarikat A ke syarikat B kerana harga petrol yang lebih murah. Ini kerana harga petrol ialah harga yang sensitif pada harganya dan juga ialah barangan yang homogen. Jika dilihat yang lebih luas, makanya pelanggan akan cenderung untuk memilih harga yang lebih murah di pasaran. Price deal merupakan sebuah pakatan implisit atau pakatan tanpa perjanjian. Pakatan ini menyebabkan firma mengumumkan kenaikan harga dengan harapan firma lain akan mengikut. Oleh itu, firma-firma akan secara automatik mengikut harga yang telah ditetapkan tanpa perlu ada surat perjanjian atau perbincangan antara firma-firma. Hal ini akan menyebabkan masalah penyetujuan antara firma. Sebagai contoh, kenaikan harga rumah hampir 100% bermula dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Kenaikan harga rumah secara mendadak ini adalah disebabkan oleh spekulasi hartanah. Spekulator mengambil kesempatan dengan cara membeli rumah secara pukal dan menjual kepada pelanggan dengan harga yang lebih mahal. Kepimpinan harga merujuk kepada keadaan di mana sebuah syarikat dominan akan menetapkan harga barang ataupun perkhidmatan di dalam pasaran. Oleh itu, firma-firma kecil yang lain terpaksa mengikut harga yang telah ditetapkan oleh firma dominan untuk terus bertahan di dalam pasaran.
Sebagai contoh, sebuah syarikat telekomunikasi India iaitu Reliance Jio telah menawarkan kemudahan pakej internet dan panggilan percuma selama 6 bulan kepada para pelanggannya sempena pelancaran syarikat tersebut. Ini menyebabkan perubahan besar di dalam industri telekomunikasi India. Begitu juga sebaliknya apabila syarikat telekom ini mula melancarkan pakej internet yang murah kepada para pelanggannya, maka syarikat telekom kecil yang lain terpaksa mengikut mekanisme harga Jio untuk terus bertahan di dalam pasaran. Seterusnya, di bawah model kepimpinan harga terdapat model firma dominan. Firma dominan merupakan firma yang menjadi pemimpin harga bagi firma-firma yang lain. Di dalam pasaran, pasti terdapat satu firma yang menguasai syar jualan tertinggi berbanding firma-firma yang lain. Firma ini akan bertindak menetapkan harga yang dapat memaksimumkan keuntungan mereka dan harga tersebut akan diikuti oleh firma yang lain. Maka, firma dominan ini akan menentukan keluk permintaan mereka yang dikenali sebagai DD. Keluk ini berbeza dengan keluk permintaan dan penawaran bagi firma-firma kecil yang lain. Keluk permintaan firma dominan adalah perbezaan antara permintaan pasaran dan penawaran firma kecil. Untuk memaksimumkan untung, firma dominan beroperasi di QD di mana MR bersilang MC. Pada harga tinggi, penawaran firma kecil menyamai permintaan pasaran, maka firma dominan tidak menjual pada harga ini. Manakala pada harga yang rendah, firma kecil tidak akan mampu menawarkan barangan. Oleh itu, firma dominan akan kuasai permintaan pasaran. Itu akan wujudnya P-Star di mana firma kecil di QF dan jumlah jualan adalah di QT sama dengan QD tambah QF. Saya akan sambung penerangan untuk keluk firma dominan seterusnya. Firma dominan dan firma kecil akan jual pada harga P-Star, itu harga yang ditentukan oleh firma dominan. Jadi kuantiti output firma dominan di QD iaitu kuantiti dominan lebih besar daripada firma kecil iaitu QF, kuantiti firma lain. Jadi maka ini menunjukkan model ini menunjukkan firma yang ada jualan tertinggi atau kos pengeluaran yang rendah akan menjadi firma dominan tanpa perbincangan yang ditentukan, atau kata lainnya pakatan implisit. Contohnya Starbucks merupakan firma dominan dan firma lain menjadi firma kecil. Jadi Starbucks dapat menentukan harga untuk mengisimkan keuntungan, tapi firma-firma lain terpaksa menggunakan harga yang ditentukan Starbucks sebagai harga pasaran untuk tentukan harga diorang bagi dapat bersaing. Okey, itu sahaja.